Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وثوابه آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan hidayah dan taufik, dengan nikmat iman, dengan nikmat taqwa, dengan nikmat waktu lapang, nikmat sihat wal afiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kamalal intifa' wa kamalal istima', kesempurnaan di dalam mendengarkan ilmu dan juga kesempurnaan di dalam mendapat faedah daripada apa yang dikongsikan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita berada dalam kuliah tafsir. Pada pertemuan yang lepas kita telah sampai kepada ayat yang ke-48 daripada surah Al-Baqarah, di mana ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang suatu setelah menceritakan tentang bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dan sejauh mana mereka itu kufur kepada Allah dan juga tidak mensyukuri kepada nikmat tersebut. Dan Allah akhiri pada ayat yang ke-48 dengan satu pengajaran yang besar kepada kita, dan juga walaupun disebutkan di situ kepada Bani Israel, kepada orang kafir, tetapi juga sebagai pengajaran kepada kita, iaitu melalui ayat Allah sebutkan wattaqu yauman, takutlah kamu akan suatu hari, di mana hari tersebut yakni hari akhirat, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, hari yang tidak ada seorang pun yang boleh memberikan sesuatu dan juga menerima sesuatu daripada orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, hari tersebut tidak ada seorang pun yang akan mendapat bantuan daripada orang lain. Boleh juga diertikan tidak ada seorang pun yang akan memberikan bantuan, yakni nak bagi bantuan pun tak boleh, nak terima bantuan pun tak boleh, dua-dua tak dapat, iaitu pada hari akhirat. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun, dan pada hari tersebut Allah Ta'ala tak terima lagi kita punya tebusan, yakni kita nak bodek Allah dengan apa yang kita buat di dunia dulu. La yu'khadhu minha wala yu'khadhu minha adlun, tidak lagi diterima tebusan. Wala hum yunsarun, dan tidak ada bagi mereka yunsarun, orang-orang yang akan membantu. Saya telah bincangkan pada pertemuan yang lepas, kalau ayat ini adalah ayat yang Allah ceritakan secara zahir adalah menafikan bantuan di hari akhirat. Tidak ada seorang pun yang boleh bantu sesama manusia. Seseorang tak boleh nak berikan manfaat kepada orang lain tak boleh nak berikan manfaat kepada orang lain. Tapi ayat ini bukan menafikan kepada bantuan kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam ayatul kursi, ayat yang kita hafal. Dalam ayat tadi Allah sebutkan dalam ayatul kursi, wala ya'khudhu wala ya'ud Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Man dzal ladzi, iaitu dengan erti siapa orang-orang yang akan memberikan bantuan kepada orang lain, yashfa'u indahu, yang akan memberikan syafaat kepada orang lain, indahu, di sisi Allah, illa biizni, kecuali dengan izin Allah.
ayat dalam ayatul kursi itu bagi tahu kepada kita, di sana ada orang-orang yang tertentu Allah berikan izin untuk berikan syafaat kepada orang lain. Kalau tidak ada seorang pun yang akan berikan syafaat kepada orang lain, nescaya Allah tak akan sebut illa biiznih, kecuali dengan izin Allah. Maka maknanya ada orang-orang tertentu yang akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bantu orang lain. Seperti mana disebutkan kalau orang yang telah kematian anak sewaktu belum lagi baligh. Al-Imam Al-Haddad dalam satu kitabnya sebutkan, mendatangkan suatu hadis Nabi SAW menceritakan tentang keadaan di hari mahsyar nanti, di mana ibu bapa yang telah kematian anaknya sebelum baligh lagi, anaknya itu akan berikan syafaat kepada kedua ibu bapa di mahsyar lagi. Ketika menanti di padang mahsyar dalam suasana yang sangat yang sangat riuh rendah ketika tu, dalam suasana yang tak boleh kita nak terbayang macam mana siksaan di padang mahsyar. Saya pernah sebutkan, kalau ada dalam hadis Nabi sebutkan di mahsyar nanti, kalau orang akan ramainya orang, penuhnya orang di padang mahsyar tadi, boleh jadi di atas satu kaki itu boleh ditimpa dengan 1000 kaki yang lain. Yakni sempitnya padang mahsyar. Tapi pada hari tersebut ada orang-orang yang akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat mereka menunggu. Ada golongan-golongan yang tertentu yang akan mereka itu tenggelam dengan peluhnya. Nabi sebutkan ada daripada kalangan manusia yang akan ditenggelami oleh peluhnya sampai paras buku lali. Ada orang yang akan tenggelam dengan peluhnya dengan paras lutut. Ada yang dengan paras pinggang, ada yang dengan paras dada, ada yang paras leher, ada yang terus tenggelam dengan peluhnya. Yakni peluh setiap orang tu. Kedahsyatan pada mahsyar. Dan pada hari itu juga ada golongan-golongan yang Allah berikan kepada mereka keluasan seluas-luas yang mungkin pada mahsyar ketika itu. Dan ada orang-orang dan amalan-amal ibadahnya yang akan berikan dia bantuan ketika di pada mahsyar. Jadi di pada mahsyar ada benda-benda lain amal ibadah kita yang boleh bantu. Seperti contoh, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang sering membaca, lidahnya tidak tertinggal dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan berikan syafaat kepada orang tersebut di mahsyar. Dikatakan kalau dalam hadis, Quran akan datang kepada orang tersebut, bagi tahu, akulah Al-Quran yang engkau baca sering kali. Di offer bantuan, di offer pertolongan. Nah, ni Al-Quran bagi syafaat kepada manusia di hari akhirat. Ya, ni maksud kepada ayat ni bukanlah bererti syafaat itu tak ada langsung, tapi maksud kepada ayat yang kita bacakan tadi adalah khusus kepada orang kafir, khusus kepada orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir. Mereka kalau buat baik macam mana pun di dunia, di hari akhirat tak ada manfaat daripada apa baik pun mereka buat. Tapi adakah orang-orang kafir akan dikurangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu perkara baik yang mereka buat? Yakni kalau ada seorang yang bukan Islam, dia hidup baik pula tu, sedekah, tolong orang, bersikap budi pekerti yang baik, tak zalim kepada orang lain, suka bantu orang. Ada kan orang-orang bukan Islam yang macam tu? Maka para ulama bincang, macam mana agak-agak seorang yang bukan Islam di hari akhirat nanti, adakah mereka itu akan dapat manfaat daripada baiknya mereka ketika hidup di dunia, walaupun mereka itu bukan Islam, yakni mati dalam keadaan kafir, tapi perkara-perkara baik yang mereka buat di dunia, adakah akan memberikan manfaat? Ulama bincang di dalam masalah tersebut. Atas dosa kufur, yakni atas dosa kerana mereka itu kufur, itu tak ada maaf. Maknanya balasan kepada orang bukan Islam dalam neraka tetap dengan balasan kerana mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menjadi penghalang untuk Allah Subhanahu wa taala mengurangkan azab mereka di dalam neraka kerana baiknya mereka di dunia. Ya, ini tidak menjadi, itu jawapan para ulama. Dia bukan kata mesti dikurangkan, tak, tapi diberitahu tidak menjadi mustahil, yakni tidak menjadi penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangkan siksaan kepada orang-orang kafir yang buat baik di dunia. Tapi dalam neraka lagi lah. Neraka tu kan siksaannya tu macam-macam, bertingkat-tingkat.
didalilkan dengan apa yang berlaku kepada Abu Lahab. Bukankah dalam Sahihul Bukhari ada hadis yang menceritakan tentang Abu Lahab diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu, ini dalam Sahihul Bukhari. Zaman sekarang orang kalau tak nak terima hadis kalau bukan dalam Sahih Bukhari, ini Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ada hadis yang menceritakan pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, bermimpi, dalam mimpinya jumpa Abu Lahab. Ditanya Abu Talib, Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas tanya kepada Abu Lahab, Abu Lahab, apa khabar kau kat sana? Yang ni lepas Abu Lahab matilah. Diberitahu kalau dia itu diseksa dengan macam-macam seksa kecuali pada hari Isnin. Dia tanya, apa pasal pada hari Isnin saja? Kerana hari Isnin adalah hari di mana aku pernah bergembira dan berbuat baik dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan aku keringanan setiap hari Isnin, kerana Abu Lahab adalah orang yang pertama ataupun antara orang Quraisy yang pertama yang meraihkan hari kelahiran, berita gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana hamba sahayanya Suwaibah datang bagi tahu kepada Abu Lahab, Abdullah telah mendapat seorang zuriat anak lelaki namanya Muhammad, dia bebaskan hambanya dan dia buat satu macam kenduri besar-besaran di kalangan orang-orang Quraisy, yakni meraihkan kegembiraan dengan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Lahab kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, kecuali pada hari Isnin Allah Subhanahu wa taala kurangkan untuk aku azab neraka dengan keluarnya air daripada celah-celah jari aku yang boleh memberikan aku minum. Ini siksaan yang dikurangkan kepada orang kafir kerana ada perkara baik yang mereka buat, tapi kerana dosa kufur mereka itu tak ada maaf. yakni kerana dosa kufur mereka tetap akan mendapat balasan dengan kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sama semua akan dibalas oleh Allah. Tapi kerana baiknya mereka dengan berbuat sesuatu perkara-perkara baik, itu tak menjadi penghalang bagi Allah untuk mengurangkan azab mereka, tapi dalam neraka lah. Yakni mengurangkan, neraka tu kan bertingkat-tingkat. Neraka yang tingkat paling bawah tu yang paling siksa. Jadi kenapa Allah jadikan neraka tu bertingkat? Sebab nak bagi tahu kalau dalam neraka tu adalah azab itu adalah berbeza-beza. Jadi orang kafir mereka tidak akan mendapatkan saling tidak boleh memberikan manfaat di antara sesiapa pun di hari akhirat. Si Ta'bir cerita tentang ibu bapa yang kematian anaknya sebelum balik tadi. Kata Nabi SAW, di mahsyar bila mana seorang ibu bapa, satu pasangan ibu bapa yang telah kematian anaknya sebelum balik di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan utuskan anak tersebut di padang mahsyar ketika ibu bapanya sedang menunggu dalam keadaan yang sangat cemas di padang mahsyar. Maka anak-anak ini akan mencari ibu bapa mereka dengan bawa air. Bawa air diminta oleh orang lain, bagi aku. Dikatakan tak, ini untuk mak dan juga ayah aku. Maka akan diberikan minum oleh si anak tadi yang mati sebelum daripada balik. Sebahagian daripada para ulama bila mana mendengarkan hadis ini, mereka pernah berdoa kepada Allah yang sebelum tu mereka tak nak kahwin pun. Kata Imamul Haddad dalam kitab mereka bila mana bicarakan tentang soal syafaat seorang anak kepada ibu bapa nanti di hari akhirat, macam cerita tadi, sebahagian daripada para ulama yang tak nak kahwin, bila dengar hadis ni mereka terus nak kahwin. Mereka terus nak kahwin sebab nak dapatkan anak. Lepas tu didoa pula kepada Allah, ya Allah, kalaupun aku diberikan anak, engkau jadikan anak aku ini mati sebelum balik, supaya aku dapat syafaat anak aku nanti di hari akhirat di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syafaat seorang anak kepada ibu bapa. Begitu juga syafaat orang yang menghafal Al-Quran akan membantu kepada orang lain. Orang-orang salih, para nabi, para awliya illahi salihin. Nabi pernah sebutkan Uwais bin Amir Al-Qarni. Uwais bin Amir Al-Qarni itu siapa? Bukan nabi, bukan sahabat, tapi tabi'in. Seorang tabi'in yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan kata Nabi, Uwais bin Amir Al-Qarni ini akan memberikan syafaat kepada umat aku seramai kaum Rabi'ah. Kaum Rabi'ah ni salah satu kaum yang hidup di zaman Nabi itu, di satu tempat yang bilangan mereka tu ramai. Maka kata Nabi, ini Uwais Al-Qarni akan berikan syafaat sejumlah besar daripada umat aku nanti di hari akhirat, seramai sejumlah kaum Rabi'ah. Yang nak bagi tahu, Nabi nak bagi tahu ramai yang akan dapat syafaat daripada Uwais Al-Qarni. Tu orang-orang Islam, orang-orang saleh boleh bantu kepada orang lain nanti di hari akhirat. Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang yang tak dikenali oleh makhluk Allah yang hidup atas muka bumi itu, tak dikenali oleh mereka. Hatta orang yang hidup di kampung beliau pun tak kenal siapa itu Uwais bin Amir Al-Qarni. Tapi beliau tu walaupun tak dikenali oleh penduduk dunia, tapi masyhur di kalangan penduduk langit. Uwais bin Amir Al-Qarni kisahnya sangat masyhur. Dengan beliau itu adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Salah satu-satunya anak lelaki kepada ibunya, dan sangat berbakti dan tak pernah derhaka kepada ibunya, dan juga tak pernah tak ikut cakap ibunya. Oleh kerana begitu beliau berpegang kepada apa yang disebutkan oleh ibunya, Uwais bin Amir Al-Qarni, beliau sampai tinggalkan hajatnya, sampai korbankan keinginan beliau untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak nak jumpa Rasulullah di zaman Rasulullah? Siapa yang tak nak jumpa wajah yang mulia tersebut? Siapa yang tak nak berjumpa, berjabat tangan dengan Nabi, bermusahabah, yakni berdekat-dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi Uwais bin Amir Al-Qarni, oleh kerana dengar dia punya pesanan ibu, wasiat ibunya, sampai dia korbankan hajatnya, keinginannya untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bila mana dalam keadaan yang tak sihat, dijaga oleh Uwais Al-Qarni. Dan beliau seringkali minta izin kepada ibunya untuk pergi Madinah daripada Al-Qaran, daripada Yaman. Qaran tu di Yaman. Seringkali minta izin ibunya untuk pergi Madinah nak jumpa Rasulullah. Ibunya tak izinkan kerana risau kesihatan ibunya, tak diizinkan. Dan juga Uwais bin Amir Al-Qarni pun dia tak membantah kepada apa yang ibunya tak bagi. Sampai satu hari ibunya izinkan. Ibunya dalam keadaan yang sakit, diizinkan oleh ibunya, wahai Uwais, engkau boleh pergi Madinah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan syarat. Dengan syarat engkau pergi biar cepat balik. Engkau pergi Madinah, pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau dapati Rasulullah tak ada kat rumah, tak payah tunggu, balik semula ke Yaman. Beliau tu yang berbulan musafir daripada Qaran sampai ke Madinah, pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketuk pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibuka oleh isterinya, ditanya kalau Rasulullah ada ke tidak kat situ, diberitahu Rasulullah dah keluar. Apa dibuat oleh Uwais Al-Qarni? Terus balik. Yang ni dengar dia punya wasiat ibunya. Ibunya bagi tahu jumpa Rasulullah di rumah. Kalau Rasulullah tak ada kat rumah, balik cepat-cepat, jangan tunggu. Dia pun terus balik, bagi tahu kepada isterinya, kalau Rasulullah balik bagi tahu aku Uwais Al-Qarni datang daripada Yaman, sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas beberapa ketika, Nabi pun datang ke rumah. Sebelum lagi daripada Nabi nak masuk ke rumah, baru di halaman pintu rumah, belum lagi Nabi nak masuk ke dalam, daripada pintu rumah tu Nabi panggil isterinya. Bila mana isterinya keluar, Nabi tanya, siapa yang datang tadi? Aku terbau bau seorang penghuni syurga di hadapan pintu rumah ni. Siapa yang datang tadi? Aku terbau bau seorang penghuni syurga di hadapan rumah kita ni. Maka isterinya kisahkan, tadi ada seorang datang daripada Al-Qaran, Yaman. Dia bagi tahu kalau ibunya tu tak izinkan untuk dia tunggu lama, dan dia sampaikan salam kepada engkau ya Rasulullah. Dia pun balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pusingkan badannya ke arah Yaman, yakni ke arah Uwais tu, tengah balik ke Al-Qaran Al-Yaman, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, engkau berikanlah, didoakan dengan keberkatan kepada Uwais. Dan juga Nabi dalam doanya bagi tahu, ya Allah, engkau jadikanlah sebahagian besar daripada kalangan umat aku ini yang akan diberikan syafaat oleh Uwais Al-Qarni nanti di hari akhirat. Ini orang-orang yang saleh boleh berikan manfaat kepada orang lain di hari akhirat. Dan syafaat yang paling terbesar yang telah pun kita ceritakan di hari akhirat, syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Setelah selesai daripada membicarakan tentang soal syafaah, pada ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang satu kisah yang baru, iaitu kisah menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat demi nikmat kepada Bani Israel yang Allah tak bagi kepada umat yang lain, dan bagaimana Allah nak ingatkan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum Israel, wahai kaum Yahudi, wahai kaum Nasrani, ingatlah betapa banyak nikmat yang kami, Tuhan kami, yakni Tuhan aku, yakni kata Rasulullah, yang berikan kepada kamu. Antaranya ayat yang ke-49, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun, ketika kami selamatkan kamu daripada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepada kamu yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepada kamu azab yang pedih, yakni seksa yang berat. Yudhabbihuna abna'akum, apa bentuk seksaan Fir'aun kepada Bani Israel? Pertama, yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu, bala'um mir rabbikum azim, terdapat cubaan-cubaan yang besar dari Tuhanmu. Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Rasulullah untuk sampaikan kepada orang-orang Yahudi di zaman Nabi. Yakni seolah-olah ayat ini, wahai orang-orang Yahudi, ingatlah macam mana dahulu Allah selamatkan kamu daripada kejahatan Fir'aun. Fir'aun, di zamannya Fir'aun di Mesir, dia itu tak suka kepada Bani Israel. Fir'aun ni orang Qibti, orang Mesir lah. Dia tak suka kepada bangsa Bani Israel. Maka apa dibuat oleh Fir'aun kepada bangsa Bani Israel? Macam-macam azab, macam-macam seksaan yang dibuat oleh Fir'aun kepada bangsa Bani Israel. Apa sebab? Apa sebab Fir'aun ni benci kepada Bani Israel? Dikatakan oleh Imam Ibn Kathir, satu hari Fir'aun dalam mimpinya melihat satu mimpi yang dahsyat. Apa yang dia nampak? Dia nampak satu api datang keluar daripada Baitul Maqdis, daripada Palestin, dan api itu menyambar ke Mesir seluruhnya, membakar Mesir dan juga membakar semua orang-orang Fir'aun, orang-orang Mesir, semuanya dihancurkan oleh api yang keluar daripada Baitul Maqdis, illa buyut Bani Israel, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Yang selamat daripada api tersebut hanya Bani Israel. Ini kisah dalam mimpi lah. Fir'aun tu mimpi, dalam mimpinya dia dan juga tenteranya dan juga semua orang-orang Mesir, rakyat-rakyatnya semuanya dibakar oleh api tadi, kecuali Bani Israel dan juga rumah-rumah Bani Israel, api itu tak kacau. Di zaman Fir'aun dan juga zaman Nabi Musa, mereka itu terkenal dengan ahli sihir dan juga ahli nujum. Bukan nujum pak belalang lah. Ahli nujum di sini orang yang sihir, menilik nasib, dan juga orang yang apa istilahnya tu, Al-Kahan. Al-Kahan tu maknanya yang menilik nasib. Maka ditanya kepada penyihir-penyihir penilik nasib pada zaman tersebut, Fir'aun tanya, mereka bagi tahu, ini kamu punya mimpi ni ada maksud. Apa maksud mimpi itu? Mereka bagi tahu kepada Fir'aun, maksud kepada mimpi ni adalah seorang daripada kalangan Bani Israel, dia akan jadi orang yang menentang kamu, wahai Fir'aun. Bermula daripada hari itu, Fir'aun menjahanamkan Bani Israel. Bermula daripada, memang betul pun apa isyarat mimpi itu memang betul. Yang diberitahu oleh penilik nasib tadi itu memang betul. Ada seorang daripada Bani Israel nanti yang akan menentang kamu, ya Fir'aun. Memang betul, iaitu Nabi Musa. Maka bermula daripada hari tersebut, dia perintahkan kepada tenteranya untuk bunuh semua anak-anak lelaki yang lahir daripada Bani Israel. Maka terjadilah apa yang kisah yang disebutkan, semua anak-anak lelaki yang dilahirkan pada tahun tersebut,
selepas daripada Firaun mimpi macam tu, ada seorang daripada Bani Israel yang akan datang menjahanamkan pemerintahan Firaun, kerajaan Firaun. Diperintahkan tenteranya untuk bunuh semua anak-anak lelaki yang dilahirkan pada tahun tersebut. Dan juga berlakulah kisah Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berlakulah kisah bagaimana Nabi Musa itu membesar dalam istana Firaun. Dibesar dalam istana Firaun, akhirnya menentang Firaun. Firaun ini adalah bukan nama kepada orang, tapi nama kepada pangkat raja. Bukan nama orang, tapi nama kepada pangkat raja. Yakni nama kepada raja-raja yang di Mesir, mereka dinamakan Firaun. Begitu juga nama bagi raja-raja di Rom, Itali sekarang ni. Di Rom, mereka tu dipanggil Kaisar. Begitu juga raja-raja di Habsyah dipanggil An-Najashi. Ini semua bukan nama orang, tapi nama pangkat. Nama diberikan nama gelaran. Kalau di Mesir, rajanya dikenali sebagai Firaun. Kalau di Rom, Kaisar. Kalau di Habsyah, An-Najashi. Kalau di Parsi, Kisra. Itu nama-nama raja. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat seterusnya, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan pada siksaan tersebut, itu adalah satu cubaan yang besar bagi kamu wahai Bani Israel. Bala'un, Allah sebutkan apa yang dibuat oleh Firaun kepada Bani Israel, Allah bagi tahu itu adalah cubaan kepada Bani Israel. Cubaan ini, bala dalam bahasa Arab, bala ada dua makna. Pertama, bala yang baik, yang kedua bala yang buruk. Bala itu bukan satu terus kita terjemahkan kalau dengan bala itu satu benda yang tak baik yang berlaku. Tak. Bala itu dalam bahasa Arab maknanya cubaan, ujian. Jadi ujian ini ada dua. Ujian yang baik, ujian yang tidak baik. Seperti mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan mencuba kamu, yakni memberikan ujian kepada kamu, bisyarri wal khairi, dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Dua-dua ada. Ada orang yang Allah beri ujian kepada mereka dengan diberikan kebaikan. Ada orang yang Allah uji dengan diberikan keburukan, diberikan kesusahan. Ada orang yang Allah uji dengan diberikan nikmat. Ada orang yang Allah uji dengan diberikan ilmu yang banyak. Nak tengok macam mana dia ni akan jadi orang yang bawa ilmu itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ataupun ilmunya itu digunakan untuk mendapatkan kekayaan dunia. Ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian dengan hartanya, untuk Allah Taala uji sejauh mana hartanya itu akan selamatkan dia, sejauh mana hatinya itu terikat dengan hartanya. Ada orang yang Allah uji dengan sebaliknya, dengan kesusahan. Ujian juga supaya Allah nak mengangkat darjat mereka di sisi Allah dengan diberikan ujian. Maka ayat ini, wa fi dzalikum balaun, kenapa Allah sebutkan balaun, ujian kepada kamu wahai Bani Israel, sedangkan apa yang Allah jadikan kepada yang terjadi kepada mereka adalah berupa perkara-perkara yang dahsyat. Anak lelaki mereka dibunuh, anak-anak perempuan dibiarkan, mereka itu diusir keluar, lari daripada Mesir. Itu ujian yang buruk. Maka ujian ada dua, ujian dalam bentuk yang baik, ujian dalam bentuk yang buruk. Kemudian Allah sebutkan pada ayat yang ke-50, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dikisahkan cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada Bani Israel. Dengan mereka itu Allah menjadikan laut itu terbelah dua kepada mereka. Wa idh faraqna bikumul bahra, ingatlah wahai Bani Israel, bila mana Allah Subhanahu wa taala, yakni kami, kata Allah, kami telah faraqna bikumul bahra, kami telah membelahkan laut untuk kamu. Fa anjaynakum, dan kami telah menjayakan dan juga membantu kamu. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami telah tenggelamkan Firaun dan pengikut tenteranya. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu nampak macam mana kami bantu kamu, dan kamu nampak dengan mata kamu macam mana kami tenggelamkan Firaun. Laut yang sama, tapi Nabi Musa dan Bani Israel lepas. Laut yang sama, Firaun dan tenteranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bani Israel ni, mereka ni dapat banyak nikmat daripada Allah dan mereka nampak depan mata mereka sendiri. Diceritakan di dalam tafsir, apakah yang berlaku ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa, bila mana Fir'aun mengambil keputusan untuk membunuh Bani Israel, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk bawa keluar Bani Israel daripada Mesir, lari ke Palestin. Maka Nabi Musa pun berlari keluar. Lebih kurang ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 600,000 askar Bani Israel yang kejar orang-orang 600,000 askar Fir'aun yang kejar Nabi Musa dan juga pengikut Nabi Musa daripada kalangan Bani Israel, daripada Mesir nak lari ke Palestin, sampai ke Laut Merah. Orang-orang pengikut Nabi Musa, mereka dengar cakap Nabi Musa. Orang Bani Israel ni, kata Nabi Musa, Allah Ta'ala perintahkan aku untuk ikut jalan ni. Ikut sampai ke laut, depan ni laut ni, daripada jauh nampak laut, Laut Merah. Maka sebahagian daripada pengikut Nabi Musa tu tanya, ya Musa, Tuhan kau suruh kau pergi mana sebenarnya ni? Tuhan kau nak suruh pergi mana ni? Mereka tetap tak kata Tuhan kita, tapi bagi tahu Tuhan kau. Bengongnya Bani Israel ni. Tuhan kau suruh kami pergi mana? Ini depan ni laut ni, macam mana nak melintas? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, anidrib bi asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Wahai Musa, anidrib bi asaqal bahr, engkau pukullah dengan tongkat kamu itu laut, pukul laut, bi asaka, dengan kau punya tongkat, fanfalaqa, maka laut itu akan terbelah dan telah terbelah, fakana kullu firqin kattaudil azim, dan setiap yang terbelah, kata Allah dalam Quran, dia meninggi, air itu meninggi kattaudil azim, setinggi gunung. Ya, ni gunung, bukit yang sangat tinggi. Nak bagi tahu tingginya dan juga besar highway tu. Plus kalah dengan highway Nabi Musa, kalah. Tak ada tol lagi. Besar laut itu terbelah kepada Bani Israel dan juga Nabi Musa. Laut itu terbelah besar dan juga air itu meninggi, kata Allah, kataudil azim, macam bukit yang tinggi. Mereka melepasi, dalam keadaan kanan kiri mereka itu adalah laut yang telah dipagari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke penghujung semenanjung Sinai, ataupun Sina dipanggil dalam bahasa Arab, semenanjung Sinai. Nabi Musa alaihi salam nak ketuk sekali lagi laut tadi itu supaya ditutup semula. Maka Allah firmankan kepada Nabi Musa, watrukul bahra rahwan innahum min mughraqin. Watrukul bahra rahwan, ya Musa, biarkan, jangan kacau. Mereka itu akan tenggelam, yakni kami akan tenggelamkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala cantumkan semula laut tadi itu yang terbelah dua, maka mereka itu pun tenggelam. Firaun bersama 600,000 askarnya semuanya tenggelam. Firaun bila mana tahu Nabi Musa dan juga Bani Israel keluar daripada Mesir pada malam hari, dia beritahu kepada tenteranya, biarkan kita kejar besok lepas subuh. Kata Imam Ibn Kathir, Fir'aun dah tahu pada malam hari Nabi Musa dah planning nak keluar daripada Mesir, nak lari daripada Fir'aun. Tapi kata Fir'aun, biarkan kita kejar Musa, nanti esok pagi. Tapi dia tak kata subuh lah, dia kata bila mana ayam dah berkokok kita kejar dia. Fir'aun ini, dia ada beberapa perangai-perangai yang baik. Antara perangai baik Fir'aun, dia itu tak tidur selepas mana ayam berkokok. Dan dia akan mulakan kerjanya setelah ayam berkokok. Jahat Fir'aun ni. Dia ada beberapa perkara baik. Pertama, dia tak tidur selepas ayam berkokok. Nak kata subuh mungkin tak sesuai lah. Nak kata waktu subuh, lebih kurang lah waktu subuh kan ayam berkokok kan. Nak bagi tahu macam mana Fir'aun tu jaga, selepas daripada ayam berkokok dia tak tidur. Dan setiap kerja yang dia buat, dia akan bermula daripada ayam berkokok. Maka dia bagi tahu kepada askar-askarnya, biarkan Musa lari dulu waktu malam, kita kejar nanti lepas ayam berkokok. Pernah satu orang bagi tahu kepada Fir'aun, ya Fir'aun, kau tahu tak, Nabi Musa bagi tahu
Tuhan Nabi Musa masih lagi kekalkan kau punya kuasa sebab engkau ni buat beberapa perkara yang disukai oleh Tuhan Nabi Musa, yakni Allah. Apa dia? Pertama, engkau tak tidur selepas ayam berkokok. Itu adalah perkara yang disukai oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Yang kedua, engkau simpan janggut. Itu juga adalah perkara yang disukai oleh Tuhan kepada Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, ini seorang bagi tahu kepada Firaun. Maka kata Nabi Musa, ya Firaun, Allah, yakni Tuhan kepada Nabi Musa masih lagi selamatkan kau sebab engkau buat perkara-perkara yang disukai oleh Tuhan Nabi Musa. Maka kata Firaun, kalau itulah sebabnya aku ini kekalkan aku punya kuasa oleh Tuhannya Musa, maka bermula hari ini aku tak simpan janggut, dipotong janggutnya. Maka bermula hari ini aku tak lagi berjaga setelah daripada ayam berkokok, lepas tu dibantai tidur. Bermula daripada hari itu berlakulah kebinasaan kepada Firaun. Ini satu amalan baik, tapi janganlah kita kata tu kita nak contohi kepada Firaun. Buat apa nak contohi kepada Firaun? Contohi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, kalau rezeki itu antara perkara yang menyebabkan murah rezeki, kata Imam Al-Ghazali, adalah bila mana seseorang itu bangkit sebelum fajar, solat fajar 2 rakaat, solat sunat fajar 2 rakaat, solat subuh, dan matanya tidak pejam kecuali berzikir kepada Allah, tilawatul Quran, dan juga membuat perkara-perkara yang bermanfaat seperti membaca, memuzakarah ilmu, belajar ilmu dan sebagainya. Yang penting tak tidur sampai waktu isyraq, yakni sampai waktu syuruk. Dan sampai waktu syuruk, dia solat syuruk 2 rakaat, maka hari itu akan terbuka seluas-luasnya langit untuknya, turun rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala buat dirinya. Yakni amalan yang baik yang perlu kita kekalkan, tidak tidur selepas daripada subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-51, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kita beri laluan sekejap untuk azan, insya-Allah. Ada beberapa riwayat hadis yang sebutkan Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada Nabi Musa dan juga tenggelamkan Fir'aun adalah berlaku pada hari Ashura, pada 10 Muharram yang baru kita lepas. Beberapa hadis seperti riwayat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW bila mana sampai ke Madinah, fara'al yahud yasumuna yawma Ashura, maka Nabi nampak orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram. Sampai ke Madinah, puasa Ramadan belum lagi, kerana puasa Ramadan pada tahun ketiga Hijriah. Bila mana Nabi sampai ke Madinah, Nabi nampak orang-orang Yahudi dah berpuasa pada hari 10 Ashura. Maka Nabi tanya kepada mereka, ma hadzal yawm alladhi tasumun, apakah hari ini yang kamu berpuasa? Faqalu, mereka kata, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla fihi bani Israil min aduwihim, ini adalah hari Allah Ta'ala memberikan kejayaan dan membantu kepada Bani Israel daripada musuh-musuh mereka, yakni Fir'aun. Fasamahu Musa alaihi salam, dan hari ini Nabi Musa berpuasa. Faqala Rasulullah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku ni lebih layak untuk ikut Nabi Musa lebih lagi daripada kamu. Dalam riwayat lain kata nahnu, kata Nabi, bukan aku tapi kami ni lebih layak untuk ikut Nabi Musa lebih lagi daripada kamu. Yakni nak bagi tahu puasa hari Ashura, kita puasa pada hari Ashura bukan ikut kepada apa yang dibuat oleh Bani Israel, tapi ikutlah Rasulullah. Bani Israel mereka buat ke tak buat ke, itu bukan kita punya rujukan. Kalau Rasulullah yang buat, Rasulullah yang suruh, itu kita punya rujukan. Di zaman kita sekarang banyak orang yang menghukum sesuatu dengan tengok apa yang berlaku kepada orang yang bawa satu benda yang tak betul. Kalau itu dibuat oleh mereka, maka kita kena tinggalkan. Walaupun perkara yang kita buat itu ada dasarnya daripada Quran dan hadis, tapi tak cocok dengan apa mereka punya akal, tapi perkara itu ditentang sebab ada persamaan dengan golongan-golongan yang tak betul.
Orang-orang Bani Israel mengagungkan hari Ashura oleh kerana mereka kata itu adalah hari Fir'aun ditenggelamkan, Nabi Musa dan juga Bani Israel diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka meraihkan hari Ashura dengan berpuasa pada hari tersebut. Itu mereka punya pasal. Dan kita tak buat puasa hari Ashura kerana kita nak ikut Bani Israel, tapi kita ikut kerana Nabi menyuruh para sahabat untuk puasa pada hari Ashura dan Nabi kita juga berpuasa pada hari Ashura. Begitu juga tidak menjadi hujah bagi kita apa yang dilakukan oleh golongan Syiah contohnya pada hari Ashura. Ada orang kata hari Ashura ini hari perayaan bagi orang Syiah, maka kita tak boleh berbuat memberikan keutamaan pada hari tersebut. Tak boleh berpuasa dan juga tak boleh berbuat apa-apa doa ke apa, sebab itu adalah hari yang menjadi perayaan kepada orang-orang Syiah. Biarlah Syiah nak meraihkan, itu dia punya pasal. Kita bukan jadikan hukum agama kita dengan kiblatkan kepada Syiah. Kita kiblatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblatkan kepada sahabat, para ulama salaf. Apa yang Nabi kita ajarkan, apa yang para sahabat ajarkan, apa yang diajarkan oleh para salaf kita dahulu, kita ikut. Bukan kita nak ikut apa yang dibuat oleh golongan Syiah, maka kita kena tinggal. Apa yang tak dibuat oleh golongan Syiah, itu tak apa. Daripada mana siapa yang ajarkan hukum ini kena lihat kepada apa yang tak dibuat oleh Syiah. Macam juga kalau orang contoh pakai serban. Ada orang kata serban ni adalah pakaian Abu Jahal. Jangan pakai serban sebab Abu Jahal pakai serban. Lantaklah Abu Jahal pakai serban ke, pakai cawat ke apa ke, itu dia punya pasal. Kita bukan contohi Abu Jahal, kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Abu Jahal pakai serban, itu bukan bererti kita kena tinggalkan pemakaian serban. Kita pakai serban, kita pakai jubah, itu bukan kerana adat jahiliyah, adat orang Quraisy, tapi itu kerana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dalam urusan-urusan agama kita kena cermat di dalam kita mempelajari sesuatu hukum, di dalam membahaskan sesuatu hukum. insya-Allah setakat dulu hari ini. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min amali la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.